Hello semua, dalam video ini kita akan berbincang soalan yang berkaitan dengan nombor kompleks. So, kita tengok soalan pertama. Lengkapkan jadual berikut. So, dia bagi kita nombor kompleks, okay? Lepas tu dia nak kita nyatakan bahagian nyata dan bahagian hayalan. So, kita buat imbas kembali sedikit. Okay, seperti apa yang kita tahu, nombor kompleks ni, dia mesti terdiri daripada nombor nyata campur dengan nombor hayalan. Okay? So, kalau kita tengok macam ni, bahagian sini, okay, yang di depan sekali A ini kita panggil nombor. Ini adalah nombor nyata. Okay? So, yang belakang sekali, okay, yang ni kita panggil nombor hayalan. Okay. So, yang nombor nyata tu biasanya tak ada masalah. Tapi banyak pelajar akan confuse dengan bilakah dia nak tulis I, bila dia tak perlu tulis I. Okay. So, kalau soalan tu cakap dia nak nombor hayalan, so nombor hayalan tu semua benda tu. Sebab kita tahu nombor kompleks terdiri daripada nombor nyata dan nombor hayalan. So, yang belakang sekali adalah nombor hayalan. Kita ingat macam tu. Yang ada termasuk dengan I, kita panggil nombor hayalan. Tetapi, kalau soalan dia di sini, dia nak hanya bahagian hayalan. So, kalau nak bahagian hayalan, kamu tak perlu tulis I. Okay, ingat nah. So, of course, kalau nak bahagian nyata tu tak ada masalah. Bahagian nyata, nombor nyata juga tetap sama. Okay, tapi bahagian hayalan tu tak perlu tulis I. Ingat nah, hanya nombor hayalan perlu tulis I. Okay, contohnya kita tengok soalan pertama. Okay, bahagian nyata memang kan, dia boleh bagi kepada 2, betul tak? Yang depan sekali, negatif 4 merupakan bahagian nyata kita. So, macam mana pula untuk bahagian hayalan? So, yang belakang sekali, okay, yang ni ada termasuk I tak? Kalau soalan dia nak nombor hayalan, kamu kena campur dengan I lah, kena tambah dengan I lah. Kalau dia nak bahagian hayalan sahaja, maksudnya kamu nak ambil yang nombor di depan saja. 2 puncak kuasa 2, 7. Tak termasuk I itu. So, ini merupakan bahagian hayalan kita. So, macam mana untuk yang ni? Banyak pelajar mungkin dia tak nampak, mana ada bahagian nyata, nombor nyata tak ada kan? So, sebenarnya dia bukan tak ada. Sebab dia adalah kosong. Kalau dia tulis macam ni, kamu lebih faham kan? Kalau dia tak tulis, maksudnya dia tak ada apa-apa. So, bahagian nyata adalah kosong. Macam mana pula untuk bahagian hayalan? Bahagian hayalan adalah nombor di depan I. So, jawapan dia 2 per puncak kuasa 2, 5. Itu sahaja. Okay? So, kena berhati-hati dengan perkataan itu. Okay? Seulang sekali lagi, kalau soalan tu nak nombor, kamu kena ada I. Kalau dia nak bahagian sahaja, so tak perlu tulis I untuk bahagian hayalan. Okay? So, sekarang kita tengok soalan kedua. Ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk puncak kuasa 2 nombor negatif. So, kena berhati-hati ya, dia nak puncak kuasa 2 nombor negatif. Maksudnya, kamu kena tukarkan I yang diberi itu jadi apa? Sebab kita tahu I sebenarnya sama dengan apa? Puncak kuasa 2 negatif 1. So, kita nak tukarkan I jadi puncak kuasa 2 negatif 1. Macam tu je. Okay? So, sekarang, okay, soalan pertama. Okay, sebab tak cukup tempat, so mungkin saya tulis di sini. Okay, 5I. Okay, 5I ini. Okay, so seperti apa yang saya cakap, kita nak tukarkan I jadi puncak kuasa 2 negatif 1. Okay, so 5, okay, darab dengan 5I itu maksud 5 darab dengan puncak kuasa negatif 1. Tukarkan I jadi puncak kuasa 2 negatif 1. Dan saya nak ingatkan, bila kamu nak tulis darab tu, sama ada kamu tulis simbol darab macam tu. Kalau tak, kamu letak titik itu besar sikit. Jangan pula nanti jadi titik perpuluhan. Okay? So, sekarang bila kita tulis dengan baik-baik. So, sekarang macam mana kita nak ungkapkan supaya dia akan jadi 1 puncak kuasa 2 yang ada negatif. So, seperti apa yang saya selalu cakap dalam kelas, kalau kita nak darabkan nombor itu, mesti make sure, okay, dia ada bumbung yang sama. So, 5 tu tak ada bumbung. Kalau tak ada bumbung, kita kena tambahkan bumbung bagi dia. Okay? Tapi, tak boleh just syok-syok atau suka hati tambah puncak kuasa 2 macam tu je. Kalau tambah puncak kuasa 2, kita kena tambah kuasa 2 bagi dia. Barulah nilai 5 ini tak akan berubah. Okay? Dia tetap sama. Nilai dia 5. So, sekarang kita salin balik. Okay, so dua-dua pun ada bumbung. Kalau dua-dua pun ada bumbung, sekarang kita boleh settlekan. So, bagi pelajar yang cepat, dia dah tahu dah, 5 kuasa 2 adalah 25. Okay, lepas tu puncak kuasa negatif 1. So, kalau dua-dua ada bumbung, sekarang kita boleh jadikan dia di bawah 1 bumbung. So, 25 darab dengan negatif 1, kita dapat, negatif 25. Itu je. Okay,
Senang kan? So ingat soalan dia bila dia nak puncah kuasa 2 nombor negatif tu, maksudnya kamu kena tukarkan I itu jadi puncah kuasa 2 negatif 1. Okay, so sekarang kita tengok pula soalan B macam mana. Okay, tak susah lah 4, lepas tu puncah kuasa 2, 3, I. Okay, yang ni kena tulis baik-baik. Sebab mengapa? Maksud berbeza. So kalau kita lihat di sini I ini dia bukan di bawah bumbung yang sama. I ini tak ada bumbung. So bila kamu tulis, jangan tulis di dalam puncah kuasa 2 itu. Okay. So sekarang kita step by step. Step by step lah. Okay. Tulis apa yang ada. First step. Tukarkan I jadi puncah kuasa 2 negatif 1 dulu. So kita dapat 4 darab dengan puncah kuasa 3 darab dengan I itu adalah puncah kuasa negatif 1. Seperti apa yang saya cakap, okay, mesti make sure semua ada bumbung baru kamu boleh darab. Tapi 4 ini tak ada bumbung. So kalau tak ada bumbung macam mana? Kita tambah bumbung bagi dia. Tapi bila tambah bumbung, kita kena kuasa 2kan dia. Supaya nilai dia tak lari. Okay. So yang lain tu tak ada kaitan apa-apa. So kita salin je lah. Okay. Tapi untuk kalau kamu boleh salin macam ni, tapi untuk pelajar yang cepat kan, sebenarnya dia boleh terus darab 3 darab negatif 1, oh dia dapat negatif 3. Boleh tak? Boleh, tak salah. Dia settlekan yang belakang dulu. Okey? Kalau tak, nanti baru darab pun boleh. 3 darab negatif 1, kita dapat, oh negatif 3. Boleh macam tu. Lepas tu, 4 kuasa 2, kita tahu 4 kuasa 2, tekan kalkulator. Okey? 4 kuasa 2, kita dapat 16. Darab dengan puncak kuasa negatif 3, macam tu. Lepas tu, barulah kamu darab. Tekan kalkulator. 16 darab dengan 3 dapat jawapan apa? 48. Okey, kamu akan dapat 48. So, tulis je lah. Puncah kuasa, ingat negatif. So, positif, negatif, negatif. Okey, kalau untuk pelajar yang dia nak tengok step kan, mungkin kamu boleh tengok macam ni. Saya tulis dengan jelas. Okey, tapi kalau dalam exam, kamu dah tahu macam mana buat, tak perlulah buat step ni. Tapi sebenarnya dia macam ni. Kalau ada 2 bumbung, barulah kamu boleh darab. 16 darab dengan negatif 3. So, jawapan akhir sekali, tekan kalkulator dapat, oh, negatif 48. Itu je. Okey. So, dah jadi. Satu puncak kuasa 2, ada nombor negatif. Senang je kan? Okey, so sekarang kita tengok soalan yang last kali, C ni. Okey, untuk soalan 2 C ni. C ni senang sebab mengapa? Dia nak puncak kuasa 2, 11, I. Okey, bila tulis, I ni jangan tulis di dalam sebab dia tak ada di dalam. So, sekarang kita tukarkan I jadi puncak kuasa 2, negatif 1. Okey, dua-dua ada bumbung. Yang ni senang sebab mengapa? Dua-dua ada bumbung. So, kita boleh darab terus. Negatif 11. Itu sahaja. Okey, untuk soalan 2. Okey, so sekarang kita teruskan tengok soalan 3. Dia nak ungkapkan setiap yang berikut dalam bentuk. Yang ni. Selalunya soalan suka keluar soalan macam ni. Dia tulis-tulis, dia panggil kamu cari. Tak kira lah operasi tambah tolak semua tu kan. Bila kamu dapat jawapan, dia nak kamu tulis dalam bentuk A tambah BI. So, jadi kamu kena tukarkan apa yang kamu dapat tu jadi dalam bentuk macam ni lah. Ada depan tu nombor nyata dan belakang tu nombor hayalan. So, sekarang untuk soalan pertama. Okey, so kita dapat negatif 5 campur dengan puncak kuasa negatif 144. Okey, so yang ini sama dengan apa? Okey, from left to right. Bila kita tulis jawapan jalan kira kita memang kita kena buat step by step. From left to right. So, yang negatif 5 ni kalau tak ada apa-apa perubahan, kita salin balik. Okey, campur dengan, sekarang. Okey, yang ini kan. Sebab kita nak tulis dalam bentuk nombor berhayalan. So, kamu kena asingkan lah. Puncak kuasa 2, 144. Okey, darab dengan puncak kuasa negatif 1. Okey, kalau dengan ini, yang boleh settle, kita settlekan. Yang tak boleh, kita salin balik. So, sini negatif 5 tambah dengan, tekan kalkulator lah. Kalau siapa yang ada hafal perfect square tu, kamu nampak aja 144, kamu dah tahu puncak kuasa 2, 144 sebenarnya sama dengan 12. Dan puncak kuasa 2 negatif I adalah negatif 1, adalah I sebenarnya. Okey, so itu sahaja untuk soalan pertama. Okey, dan kalau dengan macam tu boleh nampak dengan jelas. Okey, kita ada nombor nyata, kita ada nombor hayalan. Okey, nampak tak pattern dia memang macam tu. Okey, so sekarang kita tengok soalan kedua pula. Sama jugalah kan. Okey, 9. Okey, saya salin soalan dulu. Negatif 25 per 20. Okey, 16. Okey, yang ni 16 So 16. Okey, sama juga. Yang boleh settle, kita settlekan. Tak boleh salin balik. So saya salin baliklah 9. Lepas tu yang tambah dengan, okey, yang ni. Puncak kuasa 2, 25 per 16.
Okey. Lepas tu darab dengan apa? Punca kuasa negatif 1. Okey. Dari sini, okey, step pertama dah siap dah. So sekarang kita masuk step kedua. Yang tak boleh settle, kita salin balik. Yang ini boleh settle, kamu boleh tekan kalkulator lah. Tapi ingat bila tekan kalkulator, sama ada kamu settle 1 demi 1, punca kuasa 2, 25. Lepas tu punca kuasa 2, 16. Kalau tak, bila kamu tekan kalkulator, kamu kena tekan kurungan sebab di dalam tu adalah pecahan. Banyak pelajar akan salah di tempat ini sebab kalkulator. Cara tekan kalkulator dia salah. Banyak pelajar akan terus tekan macam ni. Punca kuasa 2, lepas tu dia terus tulis. Tekanlah 25 per 16. Lepas tu sama dengan. Nanti jawapan dia akan berbeza dengan jawapan sebenar. Sebab mengapa? Bila kamu tak tekan kurungan, okey, tak letak kurungan di sini, jawapan kamu akan berbeza. Sebab mengapa? Kalau tak ada kurungan, punca kuasa 2 ini, dia hanya punca kuasa 2, 25. So, nanti kamu akan dapat 5 per 16. 16 tu dia akan remain. Dia tak ada perubahan apa-apa. Sebab dia bila kamu key in calculator tu, dia tak punca kuasa 2. Okay? So, ingat, bila kamu nak tekan calculator, kena nampak saja pecahan lah. Kalau selamat, kena letak kurungan. Okay? So, mesti kamu akan dapat, cuba tekan tengok, kamu akan dapat 5 per 4. Okey, dan seterusnya punca kuasa 2i 1. So jawapannya adalah I. Habislah jawapan yang ini. Okey, senang saja. Okey, sekarang kita teruskan soalan C. Sama juga 3 tolak punca kuasa 2 negatif 48. Okey, sekarang kita step by step. So 3 tak ada perubahan apa-apa. So saya salin balik. Negatif saya salin balik. Yang belakang ni kan kita boleh asingkan. Oh, sebenarnya punca kuasa 2 48 darab dengan punca kuasa 2 negatif 1. Okey. So kamu akan dapat apa? Okey, kita salin dulu apa yang ada. Okey. Lepas tu, yang ini kamu kena tanya sendirilah. Punca kuasa 48 sebab 48 ini memang dia bukan perfect square. Ingat dia bukan perfect square. Kalau dia bukan perfect square, macam mana? Just abaikan saja ke? Tak, sebenarnya dia boleh dipermudahkan. Okey, ingat dia boleh dipermudahkan. So macam mana? Kamu kena tanya sendiri ya. Boleh tekan calculator, boleh guna calculator anda. Okey. Lepas tu, kamu cubalah. Masih ingat tak yang 48 ini? Kamu tanya sendiri. 48 ni dia boleh dibahagi dengan perfect square apa? Okey, kita start dengan 4 kan? Okey, 48 boleh bahagi dengan 4 tak? Boleh kan? Okey, tekan calculator, kamu akan terus dapat jawapan sebenarnya. So, kamu akan dapat apa? 1, 4. Okey, sebab saya tak tekan calculator, so saya buat perlahan-lahan lah 12 kan? Okey, so kamu tahu, oh 48 ini sebenarnya adalah apa? Dia terdiri daripada punca kuasa 2, 4 darab 12. Okey? 12 ini, kamu pun tahu, sebenarnya 12 ini terdiri daripada apa? Yang ini boleh dipecahkan. 4 ini adalah apa? 4 ini adalah perfect square. Kan? So, 12 ini juga terdiri daripada apa? Kamu tahu, oh sebenarnya 4 darab 3. Dia boleh dipecahkan lagi. So, sebenarnya kamu tahu, oh sebenarnya tadi yang punca kuasa 2, 48 ini, dia boleh dipecahkan menjadi 4 darab 12. Sama juga, dia juga boleh dipecahkan lagi jadi 4 darab 4 darab 3. So, di sini sebenarnya, kamu tahu tak? Kamu boleh pecahkan dia jadi apa? Punca kuasa 2, 4 darab dengan punca kuasa 2, 4 darab dengan punca kuasa 2, 3. Dan seterusnya, punca kuasa 2 negatif 1. Yang ni kita boleh settlekan dah kan? Kalau boleh settlekan, tulislah tukar jadi I. Macam tu. Okey, sekarang. Kan kita tahu sebab 4 adalah perfect square. Punca kuasa 2, 4 ini kita akan dapat jawapan. Barulah kamu ringkaskan kan? So, 3 tolak. Ini jawapannya 2. Darab dengan ini jawapan 2 juga. So, darab dengan punca kuasa 2, 3, I. Sekarang 2 darab 2 kita boleh darab. Jadi jawapan kita adalah 3 tolak 4 darab punca kuasa 2, 3, I. Ingat I jangan tulis di dalam punca kuasa 2. Dia tak ada di bawah bumbung yang sama. Ingat dia di luar. Okay. So ini adalah jawapan yang terakhir kita. Okay. Senang saja kan? Okay. Kita teruskan soalan 4. Okay. Sekarang hitung dan permudahkan setiap yang berikut. Oh yang ini senang lah. Okay. So macam mana kita nak buat soalan macam ni? Okay. Kita buat soalan A dahulu. Okey, soalan A. Okey, cukup tempat tak? Okey, kita tengok. Saya salin dulu soalan. Negatif 7, I, 10, tambah dengan 7, I, 23. Okey, so macam mana kita nak settlekan soalan ini? Sama juga.
Kita tulis dululah. So, negatif 7. Yang I kuasa 10 ini. So, masih ingat tak? Kita mesti hafal. Yang ni sebab dia apa? Dia kuasa, dia genap. 10 tu nombor genap. So, kita kena cari dulu. Hafal sifir 2 kan? So, kita tahu, oh, kalau sifir 2. Sebab mengapa saya nak guna I kuasa 2? Sebab I kuasa 2 tu adalah negatif 1. So, kamu hafal sifir 2 lah. Macam mana 2 akan jadi 10? 2 kena darab dengan 5. Kan? Baru boleh dapat 10. So, sekarang saya teruskan. Tambah 7. Lepas tu yang I ni, kena berhati-hatilah. I ini sebab kamu nampak kuasa 23. Dia adalah nombor ganja. Kalau nombor ganja, kita kena asingkan dia dahulu. Jadi 22 darab dengan I. So, maksudnya kamu tahulah, pandai-pandai sendirilah. Nampak saja ganja, kuasa dia adalah ganja. So, kita tahu jawapan nanti mesti ada remain I kat situ. Okay? Seterusnya, kita boleh teruskan. Okey, negatif 7. Yang I kuasa 2 ini kita tahu negatif 1 lah kan? Okey, kuasa dengan 5. Lepas tu tambah dengan 7. Okey, I kuasa 22. Hafal sifir 2. Sebab kita tahu I kuasa 2. Okey, darab dengan apa? 11. Barulah dia akan jadi 22. Darab dengan I. Okey, so seterusnya kita teruskan. Okey, so sekarang kamu boleh lihat dah kat sini. Sebab kamu tahu negatif 1. Kuasa 5. Kuasa 5 tu adalah nombor ganja. Kalau nombor ganja, jawapan kita mesti ada apa? Negatif 1. Jadi, kamu akan dapat, oh, negatif 7. Darab dengan yang jawapan di belakang negatif 1, kuasa 5 tu, kita akan dapat negatif 1. Sebab mengapa jawapan kita ada negatif? Negatif? Sebab dia ganjil. Kalau ganjil, maksudnya, okey, sebab kalau dia genap, negatif 1, kamu darab dengan negatif 1, dia akan jadi positif. Negatif, negatif jadi positif, kan? Okey, dia akan positif. Tapi bila kamu tambah lagi satu negatif, dia jadi genap. Okey, negatif 1. Jawapan kamu akan dapat negatif. That's why, bila kuasa kita adalah ganjil, negatif 1 kuasa dengan ganjil, nombor ganjil ni, jawapan kita adalah negatif 1. Okey, so seterusnya kita teruskan. 7 darab dengan, yang ni boleh cepat jugalah kalau kamu nak kan. Okey, yang ini negatif 1. Yang di sini 11 tu maksud apa? Ganjil juga. So, kalau ganjil, kita tahu jawapan juga negatif 1. Betul? Okey, ada satu I lagi. So, saya letak satu I lah. Next. Negatif 7 darab dengan negatif 1. Negatif, negatif jadi positif. So, jawapannya 7 di depan. So, sekarang positif, negatif, kita dapat negatif 7 I. Itulah jawapan yang pertama kita. Okey, sebenarnya tak susah, betul tak? Step by step, jangan kalut, okey, bila kita buat soalan macam ni. Okey, so sekarang kita tengok soalan kedua, B ya. So negatif, okey, sekarang saya guna pen biru, okey. Negatif saya salin dulu 2I 16 kan? Okey, darab dengan 5I 20. Yang ni darab tengok baik-baik So sebenarnya kalau darab kita boleh buat dengan cepat. Okey, kita boleh buat dengan cepat. Okey, tapi kalau kamu takut kan, okey, kamu boleh buat perlahan-lahan lah. Tapi kalau kamu nak, boleh terus darab. Boleh darab terus, okey? So, contohnya, tapi kamu kena ingatlah yang cara yang nombor indeks dulu kan. Kalau I 16 darab dengan I 20, maksudnya 16 kena tambah dengan 30. Kita boleh guna cara tu. Okey, boleh guna cara tu. Okey. Kalau tak, kita buat perlahan-lahan pun tak apa. Okey, tapi akhirnya kita kena darab jugalah. Okey, so setunjukkan macam mana kita buat. Kalau soalan, sebab soalan tadi tu tambah, tapi sekarang dia darab. Apa maksud darab? So, darab tu senang saja. Kamu kena darabkan apa? Darab nombor dulu, okey? First, negatif 2 darab dengan 5. Oh, saya dapat negatif, negatif, positif, negatif. Jawapan saya mesti negatif. 2 darab 5. Oh, saya dapat 2 darab 5, 10. Okey? So, sekarang, yang I punya bahagian, yang ni paling interesting lah. I kuasa 6 darab dengan I kuasa 20. Apakah jawapan kita? So, kamu jangan darab, tapi bila, sebab mengapa? I kuasa 16, kalau darab dengan I kuasa 20, jawapan dia mesti I apa? 16 tambah dengan 20. Jawapan dia mesti sama dengan I 36. Okey, mengapa saya cakap macam tu? Okey, sebab dia darab kan? Okey, saya bagi contoh lah. Contohnya saya cakap A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3. So, apa jawapan dia? Sepatutnya jangan A kuasa 6, bukan 2 darab 3, tapi 2 tambah 3. So, kamu akan dapat A kuasa 5. Mengapa? Sebab A kuasa 2 tu maksud apa? Maksud A darab A 2 kali. Betul? A kuasa 3 ni maksud apa? A darab A darab A 3 kali. So, sekarang
tengah-tengah ni dia darab lagi. So all together A ini ada berapa A? 5 kan? So A kuasa 5. Macam tu. Faham tak? Okay. So sama juga dengan konsep ini. I kuasa 16 darab dengan I kuasa 20. Kita akan dapat apa? I. Okay, saya tulis perlahan-lahan. 16 tambah dengan 20. Kamu boleh buat dengan cara inilah. Lebih cepatlah. Okay. So negatif 10. Yang ini I adalah kuasa 36. So sekarang kita boleh cek jawapan kita lah. Sebab dia 36. So kita boleh asingkan kan? Okay. Negatif 10. Okay. I kuasa 2. Kena hafal sifil kuasa 2. 36 bahagi 2. Kita dapat apa? Kita dapat 18. Betul tak? Okay. 18. Okay, so sekarang kita tahu I kuasa 2 ini adalah negatif 1. Kalau negatif 1, kamu kuasa dengan yang genap. Okay, di sini genap. Kalau genap tu akan jadi positif. Okay, so jawapan kamu negatif 1 kuasa dengan 18 tu, kita akan dapat negatif 10. Yang bahagian ni akan jadi 1. Maka jawapan kita adalah negatif 10. Ini adalah jawapan yang akhir kita. Okay, faham kan semua? Okay, senang saja kan? Okay. Sebab tak cukup tempat, so soalan C saya jawab di bahagian sini ya. Okey, soalan C macam mana? Okey, C pula. So C ni macam mana? Dia bagi kita 2, okey, kurungan 3 campur dengan 2i. Okey, tambah dengan 4, 3 tolak 8i. Macam tu. So macam mana kamu nak settlekan? Nampak saja kurungan, first step kita kena buat apa? Darab masuk dulu. Darab masuk. Okay, so ingat lah, kena darab masuk. 2 darab 3, 2 darab 2 macam tu. Lepas tu 4 ni kena berhati-hati lah. Kalau depan tu negatif, kena berhati-hati ya. Negatif 4 kena darab masuk. Tapi kalau dia 4 saja, senang lah. Positif 4 kan? 4 darab masuk, 4 darab masuk macam tu. Okay, so apa jawapan yang kamu akan dapat? 2 darab 3, 6. Tambah dengan 2 darab 2, 4i. Okay, seterusnya. Positif. Oh, yang ni senang lah kan? 4 darab 3, 12. Positif 12. 4 darab negatif. Positif, negatif. So, jawapan kamu mesti negatif. 4 darab 8, 32. Jangan lupa, ada 1 I, saya salin balik. Okay, senang kan? Okay, sebab kita nak soalan tu, dia nak jawapan apa? Okay, dia nak kamu permudahkan. So, kalau boleh tambah lagi, kamu kena tambah lah kan? Okay, masih ingat tak? Okay, untuk pelajar yang cepat, dia dah tahu. Okay, nombor saya kena campur dengan nombor. Okay, lepas tu nombor hayalan tu kena campur dengan nombor hayalan. Okay, so kita boleh lihat di sinilah 6 boleh campur dengan 12 sebab nombor dengan nombor. Lepas tu nombor nyata dengan nombor nyata lah. Ini nombor hayalan dengan nombor hayalan. So untuk pelajar mungkin kalau dia rasa susah, boleh juga kamu buat grouping dulu. Okay, 6. Lepas tu ingat nampak tak yang saya highlight yang kuning tu? Sebab ini adalah satu sebutan. So, saya tulis campur 12. Kalau dia negatif 12, tolak 12, kamu tulis negatif lah. Okay. So, next dah habis. So, kita salin pula yang ada I punya. Campur 4I tolak dengan 32 I macam tu. Okay. Seterusnya. 6 campur dengan 12. Kita dapat 18. Lepas tu, 4. I dengan I kan? Kamu boleh tekan kalkulator lah. 4 tolak dengan 32. Atau tak, kamu boleh kira sendirilah. Okay. So, of course, kalau kamu hanya ada RM4, kamu hutang orang RM32. So, kalau kamu bayar balik RM4, memang kamu hutang lagi kan? Tapi hutang tu dah kurang sebab kamu bayar balik RM4. So, kurang jadi berapa? Hutang lagi 28. Macam tu. Itu jawapan akhir kita. Okay. Kamu boleh guna kalkulator lah, lebih senang untuk kita buat pengiraan. Okay. So, sekarang kita tengok soalan D pula macam mana. Soalan D ya. Okay. So, saya salin dulu soalan. 10 tambah dengan yang ini soalan kembangan sajalah. Pendarapan sebenarnya. Kalau kamu nampak ada 2 kurungan, sepatutnya semua dah tahu dah kan? Kita buat dalam kelas hari tu. Dah tahu dah. Okay. Selalunya suka cakap macam tu. Okay. Okay, sesuka cakap macam tu. Depan ke depan. Okay, sebelum tu kamu kena tahu. Okay, ada depan, ada belakang. Setiap ungkapan tu ada depan, nombor kompleks tu lah. Ada depan, ada belakang. Ada depan, ada belakang. So, bila kita darab, depan ke depan. So, kamu akan dapat apa? Okay, depan ke depan. 10 darab negatif 1. Positif, negatif, negatif. 10 darab 1, kita dapat 10. Memang kita buat macam tu. Cek dulu positif, negatif supaya kamu tak salah. Okay, next. Depan darab ke belakang pula. Tengok, secek akan cek apa. Positif, positif. Tulis dulu positif.
Lepas tu nombor dengan nombor. 10 darab 7. Oh, 70. Yang ni ada satu I. So, saya tulis I kat situ. Okay. Depan dah habis. So, sekarang kita tengok belakang ke depan pula. So, positif, negatif. Sama juga negatif. 3 darab 1. Kita dapat 3. Ada satu I. So, tulis I lah. Okay. So, last kali. Belakang ke belakang. So, check. Positif, positif. Positif. 3 darab 7. 21. So, next I kuasa I. I darab I, sorry. I darab I tu I kuasa 2. Kalau I kuasa 2, kalau pelajar dah cepat, dia dah tahu, oh, negatif 1. Terus tulis macam tu. Okay. Next. Kita settlekan apa yang boleh lah. Ha? So, negatif 10 kat sini. Okay, yang ini boleh settle. 70, I tolak dengan I kan? 70 tolak dengan 3. So, kita dapat apa? 70 tolak 3, kita dapat positif 67 I. Boleh tekan kalkulator je sebenarnya 70 tolak 3. Lepas tu yang ni kena berhati-hati. Positif, negatif, negatif 21. So akhirnya sekarang boleh campur lagi kan? Sebab kita ada nombor nyata dengan nombor nyata. So dua-dua pun negatif. Apa maksud dia? Tekan kalkulator lah. Hutang orang RM10, hutang lagi RM21. So all together hutang RM31. So yang belakang tu campur dengan 67 I. Habislah. Itu sahaja untuk soalan kembangan macam ni. Okey, senang kan? Okey, kalau senang kita tengok soalan E pula ni. Okey, soalan E macam mana? Okey. Sekarang saya tulis di sini ya sebab tak cukup tempat. Okey, so jangan risaulah dalam exam tu, tempat dia akan cukup lah. Saya salin dulu 6 campur dengan 2i. Kalau tak cukup tempat boleh minta apa? Minta kertas. Okey. So macam mana kalau nampak kuasa 2? Okey, seperti apa yang saya cakap, kalau kuasa 2 tu maksud apa? 2 kali. Okey, benda yang sama kamu darab 2 kali. Itu je ha. Okey, so kita tulis lah. 6 campur dengan 2i darab dengan 6 campur dengan 2i. Okey, seperti apa yang kita belajar depan ke depan. 6 darab 6. Kita dapat 36. Depan ke belakang. Positif dapat positif juga. 6 darab 2. 12i. Macam tu kan. Okey, seterusnya. Belakang ke depan. 2 darab 6. Positif juga positif. 2 darab 6, 12i. Macam itulah. Seterusnya belakang ke belakang. Positif juga. 2 darab 2, 4. Tapi I darab I kuasa 2, kita dapat negatif 1. Okey, so sekarang kita boleh settlekan. 36. Yang I dengan I ni boleh campur. So kita dapat 24I. Yang belakang ni kena berhati-hati. Positif, negatif 4. Okey. Habis belum? Tak habis lagi. Sebab mengapa? Dia ada nombor nyata. Okey. So maksudnya kalau ada nombor nyata, kamu boleh settlekan lagi lah. Okey. So jawapan dia apa? 36 tolak dengan 4. Obviously kan ni positif. So 36 tolak dengan 4 kita dapat 32. Bakinya yang belakang tu saya salin balik. Itu sahaja. Okey. Dah habis dah dapat jawapan. Full marks. Senang betul kan? Okey, so sekarang kita tengok soalan 5 pula macam mana? Okey, soalan 5 ni. Jika nilai M dan cari nilai M dan cari nilai N. Jika diberi 3M tambah 5I sama dengan 9 tambah N tolak 6I. Banyak pelajar dia rasa panik dah. Tak tahu macam mana nak buat. Nampak tak? Senang je soalan ni. 2 markah saja. So, tak kira lah soalan matriks ke, soalan nombor kompleks ke. Bila dia bagi kamu persamaan, soalan algebra juga tetap sama macam tu. Kalau dia bagi kamu apa? Persamaan. Okey? Simbol kesamaan ini bermaksud apa? Dia bermaksud dia macam balance lah kan? Okey, dia macam satu balance, penimbang. Okey, maksudnya benda di sebelah kiri ini sebenarnya dia sama berat dengan sebelah kanan. Dua-duanya nilai yang sama. Maksudnya bahagian ini, okey, left hand side sama dengan right hand side of your equation. So bila kamu nak bandingkan, kalau bila kita cakap dua-dua complex number tu sama, kita just bandingkan apa? Berdasarkan dia punya nombor nyata dan nombor khayal. Betul tak? Sebab kita memang dah tahu, okey, nombor kompleks terdiri daripada nombor nyata dan nombor khayal. Sama juga di sini nombor nyata, nombor khayal. Okey? So sekarang kita boleh buat perbandingan. Okey, macam mana membanding? Depan dengan depan lah. Saya tengok yang depan tu, saya banding lah. 3M mesti sama dengan 9. Betul tak? So kalau kamu tahu, okey, konsep ini, kamu boleh dapat
M dah jawapan dia. 3M sama dengan 9. So, M sama dengan apa? 3M tu maksud 3 darab M. Bila darab, sebab saya nak cari M. So, nombor yang tak ada kaitan, saya kena pindah ke sebelah kanan. Darab, saya pindah jadi bahagi. So, 9 bahagi 3 kita dapat. Oh, jawapannya 3. Itu je. Okay. So, seterusnya. Okay. Macam mana pula untuk imaginary parts? Okay, dia punya bahagian. So, kita just bandingkanlah bahagian imaginary tu. 5. Okay, saya guna highlighter yang color yang berbeza. Okay. Yang ni. Ya. Yeah. Sorry. Okay. So, bahagian imaginary tu, kan? Yang bahagian ini dengan ini mesti sama. So, kita tahu kamu boleh buat persamaan lah. Persamaan tu apa? 5 mesti sama dengan apa? N tolak 6. Kalau depan tu ada tolak, kena berhati-hatilah. Negatif tu kena darab masuk. Kalau tak, senang je. Dia mesti sama dengan N tolak 6. Macam tu. 5 sama dengan yang N tolak 6, kan? Kita just compare part by part. Compare apa dia punya nombor bahagian nyata. Lepas tu compare dia punya bahagian khayalan. So, sekarang kalau saya nak cari N, kan? Yang tolak 6 ini, dia ekstra kan? So, kamu kena pindah dia ke sebelah. Sebab saya nak cari N sahaja. Okay, di tempat yang bertentangan N tu, di sebelah tu adalah 5. So, sekarang tolak 6, saya kena pindah je. Cari kawan dia lah di sebelah. Kan? N dengan 6, N tu pun boleh ubah. 6 tu nombor. Mereka adalah bukan kawan yang sama. So, panggillah dia cari kawan yang sama. Kita buat grouping. So, bila dia pergi ke sini, tolak, pergi ke sini, jadi tambah 6. So, apakah jawapan N kita? 5 tambah 6 dapat 11, sorry. Okey, senang kan? Okey, kita teruskan soalan 6. Okey. So, sama jugalah cari nilai P dan cari nilai Q jika diberi yang ini dengan ini sama dengan ini. Okey, so soalan ni tetap samalah. Okey, kalau kamu nampak memang di tengah-tengah ada sama dengan. So, kalau dia nak cari nilai P dengan cari nilai Q semua tu kan? Kita combine part by compare part by part. So, yang depan sekali negatif 7P kuasa 2 boleh compare dengan negatif 28. Okay, imaginary part yang belakang ni P tolak dengan 2Q ni boleh compare dengan 10. Okay, so kalau kamu buat macam tu tak ada masalah lah. Okay, first kita tulis dulu negatif 7P kuasa 2, okay, sama dengan negatif 28, kan? Okay, so sekarang saya nak cari P sahaja. So, yang tolak negatif 7 ni sebab dia darab, dia bukan tambah, dia bukan tolak. Jangan yang banyak pelajar suka buat macam ni. Dia ingat negatif 7 tu adalah tolak. So, dia pindah ke kanan jadi tambah. Salah. Sebab sini tolak ini, nampak simbol macam tolak ni, dia negatif. Negatif 7 darab. So, sini sepatutnya bila pindah jadi bahagi. So, P kuasa 2 sama dengan negatif 28 per negatif 7. So, kita tahu negatif-negatif dia akan jadi positif. Okay? Dia akan jadi positif. So, kalau jadi positif, kamu akan dapat apa? Okay, tunggu. Okay. So, kamu akan dapat P kuasa 2 tu 28 per 7 lah. Okay? Tapi sudah habis belum? Boleh tekan kalkulator. 28 boleh bagi 4 tak? Boleh kan? Kamu dapat 4. Sebenarnya atas saja negatif 28, kamu kalau kau tekan kalkulator memang kamu dah dapat 4 lah jawapan dia. Kan? So, jangan yang negatif-negatif tu jadi positif, tak ada negatif lagi. Okay, so belum habis lagi. Sebab di sini dia P kuasa 2 sama dengan 4. So, apa yang kita nak tu? P. Kita nak cari P. So, P sama dengan apa? Kuasa 2, bila saya pindah ke sebelah kanan, dia akan jadi punca kuasa 2, 4. Dan bila punca kuasa 2, 4, kita ada 2 jawapan tau. Okay, tekan kalkulator kamu dapat 2 saja, kan? Tapi sebenarnya kalau kamu masih ingat apa yang saya cakap dalam kelas, punca kuasa 2 dia, sebenarnya kita ada jawapan plus minus. Okay, apa maksud plus minus? Positif, negatif lah. Kita ada 2 jawapan. Positif 2, negatif 2. Tapi kalau mengikut syarat yang diberi tu, P mesti lebih daripada kosong. Maka, kita tahulah negatif tu akan ditolak. Maka jawapan P kita hanya pilih jawapan positif sahaja. Macam ni baru betul. Okay? So kita dapat nilai P dah. Macam mana pula dengan Q? Jangan takut. Kita just compare dulu. Bahagian khayalan. Okay? Compare dengan bahagian khayalan di belakang. So kita tahu P kalau tolak 2Q, jawapan dia mesti sama dengan 10. Kan? Okay. Tadi kamu dah tahu P itu sama dengan 2. So just ganti masuk saja. 2 tolak dengan 2Q. Jawapan dia mesti sama dengan 10.
So sekarang saya nak cari Q, nampak tak? Q ada di sini. Maksudnya benda yang tak ada kaitan, kita kena pindah semua ke sebelah kanan. So bila pindah kena perlahan-lahan jugalah. Yang kita pindah yang 2 ini dulu. So kamu bila pindah 2 di depan tu, kita bagi negatif 2Q. Sama dengan 10, kita tulis balik. Yang 2 ini pindah jadi tolak 2. So kamu dapat, oh negatif 2Q sama dengan negatif lah. Okay, sorry. 10 tolak 2 tu 8, tak ada negatif. Ha? Okay, so 8. So sekarang kita teruskan. Saya nak cari Q saja. So negatif 2 darab kan? So darab pindah jadi bahagi. So kamu akan dapat macam tu lah. So tekan kalkulator sebab positif negatif negatif. 8 bahagi 2 dapat 4. So jawapan Q kita adalah sama dengan 4. Itu sahaja. Okay? Senang kan? Okay, seterusnya kita tengok soalan last kali, soalan 7. Raja 1 menunjukkan langkah 1 hingga langkah 4 yang dibuat untuk mengungkapkan Y dalam bentuk A tambah BI. Okay? Dia ada banyak langkah 1 sampai 4. So, kita tengok soalan pertama. Apa yang dia nak tu? Berdasarkan raja di atas, bulatkan. Dia nak kamu bulatkan langkah yang salah. Maksudnya 4 langkah ini ada salah satu langkah tu adalah salah. Okay? Yang telah salah dilakukan oleh pelajar berkenaan. So, kamu kena bulatkan. Okay? So, sebelum kamu bulatkan, kamu kena buat apa? Check dulu. Okay, mesti check dulu. Okay, so sekarang kita check dari atas ke bawah. Okay, start. Y sama dengan 4 per negatif 5 tolak 2I. Okay, kan bila kita nampak bahagian macam ni, okay, kita kena darab dengan apa? Bila kita buat pembahagian, kita nak ringkaskan atau memudahkan, kamu kena darab dengan conjugate. Okay, step pertama betul tak? Kalau kamu tengok dengan betul-betul, conjugate dia sepatutnya adalah apa? Sebab sini negatif 5. Tolak 2I. Okay? So, sepatutnya conjugate dia adalah negatif 5 juga. Betul tak? Tolak jadi tambah 2I. Walaupun sikit saja kesalahan, tapi dia tetap salah. Okay? So, kalau bawah tu darab dengan negatif 5 tambah dengan 2I. So, yang atas juga negatif 5 tambah dengan 2I. So, bahagian inilah sebenarnya yang salah. Okay? Sebab soalan dia cakap apa? Dia cakap nak bulatkan langkah mana yang salah. So, kita just bulatkan sajalah. Itu jawapan kita. Langkah 1 yang salah. Okay? So, kita tengok soalan kedua. Dia cakap B lah. Seterusnya dengan menggunakan langkah kerja yang betul. Okay? Ungkapkan Y dalam bentuk A tambah BI. So, maksudnya kamu kena buat cara. Kalau kamu cakap langkah 1 salah, maksudnya langkah 2 pun ikut salah. Semua salah. Sebab dia salah pada step pertama. Okay? So, next, kamu kena buat yang betul. Okay, so sebab nak tengok kan soalan. Okay, saya buat di sebelah kanan sini ya. So bila kamu semua buat, tulislah di ruang jawapan di bawah. Okay, sebab nak senangkan saya nak tengok soalan ni. So saya tulis di sebelah kanan lah. So sepatutnya kita kena buat macam mana? Y, okay, kita buat langkah yang betul. Y sama dengan 4 per negatif 5 tolak 2I kan? Okey, ini step pertama. So, kalau nak dapat markah pertama, kita kena darab dengan conjugate. So, kalau depan negatif 5, kita kena letak negatif 5. Kalau conjugate dia hanya tengah sini. Negatif akan jadi positif sahaja. Ini kita panggil conjugate. Okey? So, kalau bawah tu darab negatif 5 tambah 2I, atas juga kena darab benda yang sama. Ini adalah step pertama. Kalau dalam exam, dia panggil kamu settlekan. Memang ini ada step pertama, ada satu markah lah kat sini. Okay, so seterusnya step kedua, apa yang kita kena buat? Atas, darab atas, bawah, darab bawah. Masih ingat? So kalau atas, darab atas, 4 ni kena darab masuk lah. Darab ke depan, darab ke belakang. Okay, ini step kita. Okay, ini step kita. So buatlah 4 darab negatif 5. Kena berhati-hati dengan negatif. Negatif, positif, negatif, kita dapat negatif. 4 darab 5, 20. Okay, next. Positif, kita akan mesti jawapan kita dapat positif. 4 darab 2, kita dapat 8. So, dia ada satu I kat sini. Okay. So, next sekali. Yang bawah sekali. Okay. Sebab di sini, dia buat cara yang lambat kan? Boleh jugalah. Kamu boleh buat cara lambat-lambat lah. Darab-darab macam tu kan? Okay. So, kalau untuk pelajar kamu dah mahir, kamu dah tahu, memang kalau kita darab conjugate tu macam mana? Depan dengan A kuasa 2, belakang dengan B kuasa 2 kan? So, dia ada 5 dengan 2 ni. Okay, negatif 5. Sebenarnya positif negatif pun tak apa. Sebab bila kuasa 2, jawapan dia memang positif. So, kamu terus ambil 5 kuasa 2 tambah dengan 2 kuasa 2.
Macam tu. Ini step kedua kamu. Step ketiga kita kira. Yang atas tu tak boleh kira, kita salin balik lah. Ya, sorry. Tambah. Okay, 50. Lepas tu tambah dengan 8i. Okay. Yang bawah sekali. 5 kuasa 2, 25. Tambah dengan 22, kita dapat 4. Macam tu. Okay. So, seterusnya, kamu akan dapat, oh, negatif 20. Macam salin balik saja kan? Selalu suka cakap, yang tak boleh settle, kita salin balik. Yang boleh settle, 25 tambah 4 boleh settle kan? Settlekan dia, 29. So, sebab dia nak tulis dalam bentuk A tambah BI, jadi kita kena pecahkan dia. Kamu akan dapat bahagian depan negatif 20 per 29. Bahagian belakang, okay, tambah, so tulis tambah lah. 8 bahagi 29. Okay, so I kita ni tulis di tepi I macam tu. Okay, itu jawapan kita. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Thank you semua.